اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 34. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun jika sejahtera, yakni selamat, yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan. Sejahtera yakni selamat, yang memuji daripada 4 kebinasaan, dan sejahtera yakni selamat yang dipuji daripada 2 kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu, memuji yang sejahtera daripada kebinasaan. Tiada dilarang. Bahkan bukan setakat tiada dilarang, bahkan terkadang ada ia memuji sunat, dapat pahala pula, bertambah tinggi pula martabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan adalah ia memuji itu yang sejahtera daripada kebinasaan, hukumnya adalah sunat. Tiada dilarang ni terbenar, harus pun tiada dilarang. Tiada dilarang ni terbenar makruh, ada mulimtina. Tiada dilarang, termasuk makruh, termasuk harus. Bahkan bukan tiada dilarang, bahkan sunat ia memuji yang sejahtera daripada kebinasaan. Jadi terdahulu membicarakan berkaitan dengan memuji, yang mana dalam memuji itu ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas orang yang memuji, 2 kebinasaan atas orang yang dipuji. 4 kebinasaan atas yang memuji, yang memujinya, yang mana terkadang yang memuji itu berlebih-lebihan, tambah-tambah jadi bohong pula. Itu kebinasaan yang pertama. Yang kedua, yang memuji itu dia berpura-pura sahaja. Dia memuji tujuan untuk menzahirkan dia tu suka kepada yang dipuji, tetapi hati sebenarnya tidak suka. Itu jatuh kepada riak pula. Yang memuji tu bukan sebenar dia memuji tu, cuma dia nak tunjuk kok depan dia suka kepada orang tu, tapi kok dalam hatinya meluap. Itu jadi orang memuji tu jatuh riak pula. Itu kebinasaan yang kedua. Kebinasaan yang ketiganya, terkadang kita puji perkara yang kita sendiri pun tak pasti. Kita puji ni pun kadang-kadang
kerana turut-turut orang je, kita pun tak pasti. Itu pun boleh bawa kepada pendustaan. Yang keempat pula, kita memuji yang mana terkadang orang yang dipuji itu orang zalim. Bila kita memuji, kita bukan memuji perbuatan zalim. Kita memuji hak kebaikan dia. Hak zalim dia itu kita sembunyikan. Jadi orang yang zalim ni akan suka hati dengan pujian kita. Yang mana orang zalim ni kadang-kadang dia nak menutup kezaliman dia dengan dibuat sedikit kebaikan. Orang yang memuji ni pun dipuji hak kebaikan tu, hak kezaliman tu ditutup. Akhirnya dibawa kepada orang zalim tu ni suka hati, suka cita orang zalim tu. Maka berdosa orang yang memuji, yang memasukkan ke dalam hati orang yang zalim tu, masuk dalam hati dia suka cita. Tu berdosa pula kitanya. Orang yang zalim tu suka cita. Terkadang orang yang tidak mengetahui orang tu orang zalim mungkin akan terpedaya dengan pujian tu atas sedikit kebaikan yang dilakukan. Jadi orang zalim jadi gembira dengan pujian. Maka berdosa pula orang yang memuji itu sendiri. Tambahan pula, kalau dia berdoa pula, berdoa supaya orang zalim itu panjang umur. Hak tu hak tambahan lagi pula. Melainkan panjang umur dalam kebajikan. Panjang umur sempat bertaubat. Tu tak apalah, ada kait di situ. Itu kebinasaan yang keempat. Kemudian dua pula kebinasaan atas yang dipuji. Kita ni yang memuji. Yang memuji ni mudahlah kita letak molek. Kita tidak berlebih-lebihan. Kita puji benda sebenar. Kemudian kita puji ikhlas. Bukan nak riak, hanya nak menzahirkan kita sayang ke dia, bukan. Dan kita puji pula, puji perkara yang kita yakin. Yang ketiga, orang yang kita puji ni memang orang baik, bukan orang zalim, bukan orang fasik. Tu lagi yang kita tengok pula macam mana pula orang yang dipuji tu pula. Kita memuji tidak berlebih-lebihan, sebenar. Kita memuji ikhlas, tidak ada riak di hati kita. Kita memuji akan perkara yang kita yakin. Dan kita memuji ni orang yang baik, orang yang soleh yang kita puji ni, bukan orang fasik, orang zalim. Kita tengok pula orang yang dipuji tu pula. Orang yang dipuji tu orang baik dah tu. Tapi orang yang dipuji orang baik pun tengok macam mana dia. Apabila kita puji dia, sebab orang yang kena puji ni dia ada dua pula kebinasaan. Yang pertama, menyebabkan orang yang dipuji tu takabur serta dengan ujub. Yang keduanya, orang yang dipuji tu jadi sukacita, gembira dengan pujian, maka dia rasa padam dah dengan amal ibadah hak dia ada, dan dia gembira dah dengan hak diri dia, cukup dah lah. Sebab hak dia buat tu orang kata okey dah. Ini kebinasaan pula ke atas orang yang dipuji. Dan kebinasaan orang yang dipuji ni berpunca daripada kita yang memuji. Kita pun binasa juga. Sebab binasa orang yang dipuji mari daripada kita yang memuji. Waktu Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah memotong leher kawan engkau. Nabi kata kepada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain. Kenapa Nabi kata engkau telah memotong leher kawan engkau? Sebab kawan engkau tu jadi rosak kerana engkau yang memuji. Kerana engkau yang memuji. Ni lagi nak kena cermat ni. Hak bahagian kita memang tidak berlebihan. Kita memang ikhlas.
kita memang yakin apa yang kita puji, dan orang yang kita puji bukan orang fasik, orang zalim, kena cermat pula macam mana orang yang kita puji itu pula. Jadi takabur dok dia ujub dok dia. Orang ni halus lah ni, sebab takaburnya di dalam, ujubnya batin di dalam. Jadi macam mana nak pastikan orang yang dipuji itu, orang panggil apa ni? Orang cakap ni tok kesok jarum. Apa panggil? Apa panggil? Tok kesok jarum. Tahu tak kesok jarum ni? Okey. Kesok dah. Kedak aja dengar. Tak aja dengar. Kesok jarum ni maknanya dia jadi larilah lari. Kadang-kadang orang yang dipuji nak jenis kesok jarum ni, dia jalan pun tak betul dah. Dia jalan tak betul dah. Jadi lain macam dah cara dia berjalan. Sebab apa? Dia terkakak. Hak tu kita kata luah lubang hidung. Luah lubang hidung. Hak kasar lagi bukan luah lubang hidung. Kalau kita cakap kapung kau, hak kasar lagi luah bawah. Biasa je cakap kapung lah. Cakap kapung kan. Selain daripada luah lubang hidung, hak bawah tu. Ada masih dengar tak? Sebab apa tu? Kesok jarum. Jadi dia jadi ujub. Dia jadi takabur. Ni binasa orang yang dipuji. Mari daripada mana? Mari daripada kita lah yang memuji dia. Tu kena beralih molek. Rosak dia kerana kita pun ada berdosa sama. Yang kedua pula, orang yang dipuji ni dia jadi okey dah lah, cukup dah. Jadi dia pun tak tambah dah amal ibadat dia. Dia pun reda dah dengan diri dia. Mana apa ni? Cukup dah apa ada pada diri dia. Hak ni lah biasanya ni menimpa orang yang belajar, dia agak cepat sikit. Ni mengajar. Masuk dalam masyarakat mengajar. Hak jenis orang hak agak nampaklah dia sendiri pun nampak berani menonjol diri. Faham tak ni? Setengah orang belajar ni nusuk je, takut. Kalau kata tu kata nak cari seorang tolong pergi, ada orang minta buat tazkirah sikit. Kalau jenis orang hak nakut, lari lalu dah. Kalau jenis orang hak suka menonjol, mana apa? Panjang tekak dia. Nak suruh tunggu panggil dia. Nak suruh tunggu we ke dia pergi. Ni. Pandai ni. Kadang-kadang hak nusu, hak takut tu hak ngaji lama. Kadang-kadang hak nak menonjol ni hak baru ngaji. Ni. Pandai ni. Apabila boleh dicakap ada keberanian. Kalau tak ada keberanian, ilmu banyak pun mari duduk peluh dahi, mari duduk malam ni nak mengajar, siang hari tu kira hidup tak tu dah. Tak steady dah. Tak tahulah nak makan ke tak mau makan. Kalau kata kok mandi pun tak tahulah nak mandi ke tak mandi. Dia jadi duk mikir hak malang tu. Mikir hak malang. Jadi kehidupan sehari tu jadi faham tak ni? Jadi kesok belaka dah. Ni orang hak tak berani, tak ada keberanian. Orang hak berani cepat. Berani sungguh kalau dia nak berani. Tapi kadang-kadang hak berani ni hak baru ngaji. Boleh berceritalah, adalah ilmu. Tapi bila dia pandai bercerita, pandai ni. Orang kampung berkata, Allah awang banyak ilmu awang ni. Mula. Orang kampung mula akak. Allah cukup dah tu duduk belajar pondok tu, nak belajar lama mana. Kita kena khidmat kepada masyarakat memerlukan ilmu yang ada tu, banyak dah tu, pandai dah tu. Siapa peringkat orang kampung boleh puji alim daripada tu guru sendiri lagi.
Datuk Guru ni dia ceramahnya, dia mengajarnya tak ada banyak lekok-lekok. Betul benar gitu je. Oh ni dia pandai. Dia pandai bercerita. Orang kampung boleh kata anak murid ni lebih alim daripada guru hak ngaji 40 tahun. Bayangkan. Hak mengajar di Masjidil Haram. Alim anak murid ngaji 4-5 tahun je. 4-5 tahun tu dia berasa macam lama dah. 4-5 tahun je. Sahabat peringkat boleh kata ngaji lah 3-40 tahun dah cerdik. Dah anak murid cerdik 5 tahun padam dah. Oh pergi kota pula. Sebab apa tu ngaji 30-40 tahun tak cerdik. Ni 5 tahun dia cerdik. Pada ni orang pun angkat padam dah. Ni hak kebinasaan yang kedua. Lemah dia daripada mengerjakan ibadat dan redha ia dengan dirinya. Padang dah. Tak payah belajar dah, cukup dah. Orang kampung pun kata aling dah dia ni. Daripada satu tepak. Maknanya habis dah, penuh dah malam. Ni. Akhirnya berhenti belajar. Ni panggil orang kitab ni kata, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Lemah dah nak belajarnya, aling dah. Ni punah ni. Lama-lama nak pusing banyak mana, ilmu setakat ngaji 4-5 tahun memang ada lah, bukan tak ada. Tapi setara mana sangat nak lekong. Akhirnya akan jadi hilang gitu je. Mari mana dia jadi seumpama kerana pujian. Ini contoh. Banyak berlaku pada orang yang belajar. Jadi gitu. Pada ni. Memang berani, memang pandai. Kalau kita dengar pandai dia punya point dia tu pandai. Pandai. Mana dia pandai pula cara nak ambil hati orang kampung. Orang kampung pun puji. Nak buat menantu pula, nak bini habis lalu habis. Itu contoh. Ada ni. Itu contoh kebinasaan atas orang yang dipuji. Sebab kita ni tanpa pujian pun bertambah banyak ilmu, bertambah banyak amal, kita kena mujahadah jaga hati kita daripada riak, ujub dan takabur. Tak ada pujian ni, tak ada pujian. Tak ada sebarang pujian. Sekalipun bila ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, ujiannya bertambah. Ujian apa itu? Bukan ujian zahir. Hak zahir ni tak ada banyak mana ujian. Ilmu ada, semayang comel. Ilmu ada, ngaji Quran comel. Payah apa zahir? Hak ilmu ada cukuplah zahirnya. Hak nak kena mujahadahnya, hak dalam. Pelera hati daripada riak, ujub, takabur. Ini semata-mata bertambah ilmu, bertambah amal. Belum cerita lagi kalau orang memuji. Bagaimana? Itu kata nak pastikan dua kebinasaan atas yang dipuji ni selamat, tak kena dua kebinasaan ni. Ni kena cuma molek ni. Kena halus molek lah. Kita nak memuji, nak puji kena tengok molek. Ada ni. Kena cermat molek. Maknanya kalau nak puji pun boleh sekali-sekala, kodoh-kodoh je. Maknanya kalau sebenar pun beri kodoh sikit-sikit je, walaupun hak sebenar. Dan ni. Sebab terkadang pujian ni sendiri boleh menjadi pendorong. Pandai ni. Boleh menjadi pendorong. Boleh bawa kepada kebaikan. Boleh bawa kepada kebaikan. Maknanya terkadang apabila contoh kita ni buat satu pekerjaan, mana orang puji, mana kita atur ni, contoh kalau kita pegang masjid. Jadi kalau orang puji kata semenjak kamu pegang masjid barulah teratur molek program masjid. Tu pujian tu.
Tapi dengan pujian tu kita jadi semangat. Sebab apa? Sebab hak kita buat ni orang ramai suka. Pandai ni. Sebab kita pun tak tahu juga ni. Kita atur ni macam mana orang ramai suka kedok. Bila orang ramai kata apabila kamu pegang masjid ni, program masjid teratur molek. Mana ahli jemaah pun puas hati belaka. Itu menjadi satu dorongan supaya kita kekalkan cara kita atur program. Tapi kalau orang senyap je, kita pun jadi sebersalah. Yang kita atur masjid sekarang ni, kita ubah-ubah ni, sebenarnya dengan orang ramai macam mana? Orang ramai ni kenang kedok, suka kedok, masing-masing senyap je. Pada ni masing-masing senyap je. Tapi apabila ada sedikit pujian, nampak orang suka. Mana kita akan jaga apa yang kita atur tu. Mana kena molek dah tu. Perlu juga seumpama tu. Nak tahu apa yang kita lakukan tu, maknanya ahli jemaah kenang ke tak kenang. Sama juga dengan apabila kita mengajar. Bila orang belajar kata dia boleh turu, dia mudah faham. Maknanya kalau kita mengajar pun kita boleh jaga cara mengajar. Kalau orang kata mengajar gitu payahlah nak turut, payah nak faham, kena ubah cara mengajar. Kalau orang belajar kata boleh dah, boleh mudah faham, maknanya boleh jaga cara mengajar. Itu semua orang panggil pujian belaka tu. Maknanya pujian tu sendiri bawa pada kebaikan. Tapi pujian tu sendiri boleh bawa kepada kebinasaan. Jadi yang puji kena jaga molek. Yang dipuji kena jaga molek, kita kena tengoklah. Tambahan kalau kita dipuji, orang puji itu hanya kerana zon dia. Kuat sangkaan di hatinya, dia tu orang baik. Sebab kita ni dituntut pada syarak zannu bil mu'minina hasanan. Zonlah kamu, jangkalah kamu dengan orang mukmin dengan zon yang baik. Tu Nabi perintah. Dengan orang mukmin kena zon baik. Kalau dengan orang kafir kita kena amati molek. Jangan dengan orang mukmin kita zon buruk-buruk semua. Kalau dengan orang kafir kau nampak terang-terang dah jahatnya, dia nak kata baik juga. Ni masalah lah. Larilah daripada hak Nabi suruh. Nabi suruh zon dengan mukmin dengan zon yang baik. Bila dia zon baik, dia pun cerita perkara baik. Itu zon dia. Tapi kita sendiri yakin dengan apa kekurangan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang jatuh malu kita dengan pujian orang. Sebab orang puji kerana zon baik dia kepada kita. Tapi kita yakin kekurangan, aib, celah yang ada pada diri kita sendiri. Kalau duduk gitu tak apalah. Cuma kadang-kadang kita ni apabila orang puji zon saja. Hak yakin kita tu kita ketepikan. Itu sejahil-jahil manusia. Dalam kitab hikam ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia mereka meninggalkan yakin barang yang di sisinya. Dia yakin, kita yakin kita banyak dosa, banyak aib, banyak celah. Kenapa kita tinggal keyakinan tu? Li zanni ma indan nas. Kerana zon hak di sisi manusia. Manusia kata baik tu zon dia, tapi baiklah qadar dia kata tu, tapi kita banyak lagi kekurangan. Ni kalaulah kita pandang kepada keyakinan diri kita banyak kekurangan, tak apalah. Bukan kita akan jadi malu. Kita akan jadi malu dengan pujian orang. Tapi mudah-mudahan apa yang dipuji oleh orang tu kita jadi gitu sungguh. Baik kamu, mudah-mudahan baik sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kata baik ni di sisi manusia. Belum tentu lagi orang kata baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pandai ni. Okay, mudah-mudahan dia kata baik di sisi manusia, kita baik
yang sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gitu jelah. Kalau duduk tangga tu orang yang dipuji, insaf diri, kenal diri, tak apalah. Alhamdulillah. Saya kata jelah. Yang memuji pun ikhlas, yang dipuji pun mana ni? Tak timbullah riak, ujub dan takabur. Ni barulah kerana ni selamat daripada kebinasaan. Hak selamat kebinasaan ni lah pengarang mengatakan, adapun jika sejahtera yang memuji, selamat yang memuji daripada 4 kebinasaan, dan yang dipuji daripada 2 kebinasaan, daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu, memuji yang sejahtera daripada kebinasaan. Bukan setakat tiada dilarang, bahkan terkadang adalah ia memuji itu sunat, dapat pahala pula. Tu kata nak letak tu. Hak mana hak memuji yang dapat pahala hak sunat, mana memuji yang bawa kepada kebinasaan. Tapi maknanya dalam kitab Pernah Bagi Hati ni letak kita tu comel sangat-sangat dah. Susung satu. Ada ni. Hak mana hak kebinasaan, hak mana hak tidak kebinasaan. Jadi memuji itu hukumnya adalah sunat. Hak macam mana hak memuji yang ni yang sunat ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin, bi imanil alamin, bi imanil alamin." Ada hamzah tahlil ke? Bi imani, ada tak hamzah tahlil? Tak ada. Hamzah tahlil bawah. Hak saya ni atas aiman tu sumpah. Hamzah duduk bawah. Comel. Saya ni hamzah atas. Kalau hamzah atas, bi aimani, aiman tu sumpah. Bi imani, bi imanil alamin. Jadi hak saya nak cetakan lama ni memanglah kadang-kadang tulisan ni cetak ayat dia pun salah, kadang-kadang baris dia pun salah. Lepas tu kalau saya baca tu tak sama dengan hak cetakan baru tu, beritahulah. Waktu beritahu ada ni sebab memang hak baru tu agak, kalau hak salah saya ni memang hak baru tu comel. Jadi saya ni bi aimani, bi imanil alamin la rajaha. Jawab dia, artinya jika ditimbang iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu, ini jika ditimbang iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, dengan iman sekalian alam, dengan iman manusia sekalian alam, dengan iman sekalian alam, dengan iman manusia sekalian alam, nescaya lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni apa ni? Ni yang panggil pujian. Tapi pujian ni tidak berlebih-lebihan. Pujian ni pula sebenar. Pujian ni pula diyakini Nabi mengetahui gitulah iman Sayyidina Abu Bakar. Dan pujian ni pula kepada sahabat, bukan kepada orang fasik zalim. Ni. Kemudian pula Sayyidina Abu Bakar yang dipuji pula sejahtera daripada 2 kebinasaan. Nabi pun puji. Ini pujian ni. Mak Nabi kata kalau lah ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar seorang je lebih berat daripada iman sekalian alam, sekalian manusia tu. Kuat benda ni, berat iman Sayyidina Abu Bakar lagi.
Orang yang pertama masuk Islam di kalangan lelaki dewasa, kita maklum. Orang perempuan yang masuk Islam yang pertama ada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Hak kanak-kanak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan Sayyidina Bakar ni sebagaimana Sayyidina Ali juga tidak pernah menyembah berhala. Kita masyhurnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah didoakan dengan karramallahu wajhah sebab Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Bahkan Sayyidina Bakar sendiri pun tidak pernah menyembah berhala. Pada ni. Dan Sayyidina Bakar adalah selebih-lebih manusia yang nombor satu di kalangan hak bukan Nabi-Nabi. Nabi, Rasul, lepas turun ke Nabi, kemudian manusia yang bukan Nabi. Hak nombor satunya Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Bakar lah manusia yang bukan Nabi yang pertama-tama dibangkit selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Tapi hak Nabi-Nabi tu dululah Nabi-Nabi tu. Hak setengah ulama mengatakan Nabi semua sekali 124,000 orang tu. Tu tak boleh nak tanding lah waktunya. Kemudian hak tu hak bangkit mula-mulanya. Tetapi manusia yang bukan Nabi, hak nombor satunya Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Hak bangkit yang pertama selepas tiup sangkakala yang kedua di kalangan hak bukan Nabi ni Sayyidina Bakar yang pertama. Sayyidina Bakar adalah sahabat Nabi dengan dalil yang qat'i dalam ayat Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi bagi sahabat Nabi SAW dalam gusur ketika nak hijrah ke Madinah, jangan duka cita, jangan takut, Allah Ta'ala bersama dengan kita, dengan kita. Nabi kata, siapa sahabat di situ? Qat'i mutawatir, sahabat di situ adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itulah sesiapa yang menafikan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat jatuh kafir. Ada ni menafikan Sayyidina Umar sebagai seorang sahabat berdosa besar. Bid'ah atau kafir? Dosa besar. Tapi menafikan Sayyidina Bakar sebagai seorang sahabat jatuh kafir. Sebab apa? Sebab qat'i di dalam ayat Al-Quran. Sayyidina Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Nabi puji ni bukan puji yang berlebih-lebihan. Hak ni puji perkara yang sebenar, yang diyakini Nabi ada pengetahuan. Memang Imam Sayyidina Bakar seorang ni kalau timbang dengan sekalian manusia yang ada di alam ni, berat lagi Imam Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Anda panggil apa ni? Pujian. Nabi puji Sayyidina Bakar. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulam ub'as la bu'ista ya Umar. Laulam ub'as la bu'ista ya Umar. Artinya, jika tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, nescaya dibangkitkan akan dikau, hei Umar. Tengok. Jikalau tiada dibangkitkan akan jadi pesuruh, jadi rasul. Pesuruh rasul lah. Rasul ni kan benih pesuruh utusan kan. Pesuruh mana ni pesuruh ni? Bukan pesuruh jaya sumpah tu. Pesuruh utusan rasul. Mana kalau Nabi kata jika aku ni tidak dilantik menjadi rasul, nescaya dibangkitkan akan dikau. Kemudian dia ada nota kaki di bawah tu. Dia mengatakan hadis tu hadis mungkar. Hadis yang makrufnya adalah lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab.
Jikalau ada Nabi selepas aku, nescaya Nabi itu ada Sayyidina Umar. Hak tu hak hadis yang makrufnya lah. Tadi disebut hadis tu mungkar. Maknanya kalau ada Nabi selepas daripada aku, nescaya Sayyidina Umar lah. Dia akan dilantik, diutuskan menjadi Nabi. Itu nak ceritanya, lebihnya kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Umar ni, kita maklum lah, sahabat yang agak backing sikit lah. Tapi backing ni bukan backing ni backing orang tak tahu je pakar tu. Backing Sayyidina Umar ni belah-belah ayat Al-Quran turun membenarkan akan tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Membenarkan tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada ni. Yang mana hak Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Ni kisah ni kita maklum ni. Kisah ni kita maklum. Nabi minta dengan Allah supaya kuatkan Islam ni dengan salah seorang daripada dua Umar. Mana? Satunya Umar Al-Khattab, satunya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham yang digelar dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Nama dia apa? Umar bin Hisham. Jadi Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kuatkan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Maka diperkenankan ke doa tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masuk Islam, maka kuat Islam selepas Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Umar tak macam orang lain hijrah. Orang lain hijrah senyap-senyap, Sayyidina Umar hijrah akad pedang lah. Siapa nak halang? Ni hak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadis pertama puji Sayyidina Bakar. Hadis yang kedua puji Sayyidina Umar. Ni apa ni? Puji yang dibenarkan pada syarak dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Ramai sahabat hak Nabi puji, bukan Sayyidina Bakar saja, bukan Sayyidina Umar saja. Sahabat-sahabat yang al-mubasysyirin bil jannah, yang dia khabar gembira dengan syurga, ada ni. Jadi ramai lagi sahabat-sahabat yang Nabi puji kerana mengetahui ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahawasanya yang demikian itu, yang demikian memuji itu, menambah ia pada rajin mereka itu. Tambah rajin. Macam tadilah kita puji, buat kerja molek, kerja teratur, dia pun jadi kau rajin, dia pun jadi jaga molek kerja. Sebab apa? Kerja diatur tu molek dah. Mana apa? Bertambah rajin, bertambah takut akan Allah, bertambah bersyukur dengan Allah, dan tiada menjadikan ia puji itu akan mereka itu akan sahabat membesarkan diri dan ujub. Tak jadi sahabat ni takabur dan ujub. Betul lah Nabi puji. Kemudian kita ni macam mana? Tadilah kita kena cermat. Mana kalau kita puji, dia buat kerja molek, dia pun alhamdulillah, kita sama-samalah pakat molek, kita atur kerja kita molek, atur program kita molek. Kalau masing-masing setuju molek dah, masing-masing pun berkenan, kita jadi buat molek lagi program kita ni. Kau rajin. Dan ni bersyukur. Kenapa? Kerana program kita dapat diambil manfaat oleh ahli jemaah. Besar nanti ganjaran pahala pula kepada yang menyusun, yang mengatur. Bersyukur dia orang terima. Tapi takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut jadi niat tu jadi bertukar. Asalnya atur program betul-betul nak tuntut redha Allah, program tu berjalan molek, orang pun jadi berkenan. Takut kita jadi
timbul pula niat kosak tujuan kita jadi kok lain. Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama ni kita puji tidak dilarang, bahkan hukumnya adalah sunat. Dan saya kira bagi mereka yang puji bahawa amati ia pada kesudahan yang ditakuti terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Mana dia dipuji pula kita kena amati pula. Takut kesudahan kita bukan kesudahan yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.